Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Rais. Jom guys, join program Lemak Tu Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak Tu Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak Tu Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan September kita hanya ada 2 batch sahaja. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak Tu Lean. Ada Kacau juga orang tanya, banyak sangat tanya pasal telur Oh, ya? lah. Tak suka lah. Ada orang tanya tu. Scam. Jangan ambil pun. Hmm. Jangan ambil biovaccine tu. Ye- Banyak mudarat daripada benefit. Take pun Yang mana yang saya tahulah, ivermectin ni is actually ubat untuk binatang kan memang? Ya. Ubat kulat Dah tu kalau untuk kuda yang banyak digunakan. Memang dalam tentera, tapi untuk kuda tentera, bukannya tentera. diorang confuse meh, pil tu yang pil Dracula tu. Pil Dracula tu kan ya. Pandai-pandai. Itulah saya sedih bila askar pun ada yang palatau Saya punyalah bawa image tentera. Tentera tak palatau. Tiba ada tentera palatau. Aduh, kacau. Mem punya CAC tu is actually memang buat dekat hotel yang dah sedia ada lah. Yes. So sekarang ni just nak tunggu kelulusan untuk hotel tu jadi quarantine center. Yes, untuk sementara ni dia punya CAC kita buat dekat dia punya hall. Dia punya ballroom. Yang sangat cantik dan sangat romantik. So aku nak masuk darah ke orang pun aku kena pakai spotlight. Tu yang saya post gambar tu, saya tengok dekat yang website yang mem bagi tu kan macam wow, ada swimming pool. Apa semua indah gila. Itulah macam kita punya aim adalah to have a PKRC yang mental health friendly. Sebab macam saya cakap tadi lah, mental issue is a big impact jugalah untuk pesakit-pesakit COVID kita ni kan. So memang dah design dah. Kita orang siap berangan nak buat barbecue lah malam-malam, nak buat movie night lah malam-malam. Tapi macam lepas tu cakap, lepas tu kau nak join ke pergi bakar barbecue dengan diorang? Macam, boleh je. Tapi tu kau nak bakar macam mana? Tak, Pakai PPE lah. Tak tahulah. Tapi semangat tu ada untuk for us to contribute lah untuk pesakit-pesakit COVID supaya dia menjalani kuarantin sepanjang 10 hari tu dengan jiwa yang tenang, dengan rasa happy, balik pun tak stres. Betul. Sebab even kuarantin dekat rumah pun sebenarnya stres tau Serius. Mak saya kuarantin dekat rumah, even though dah ada aircon, saya dah bagi TV, and then makan pun makannya sedap-sedap lah kan. Kadang-kadang mak saya nak order dekat food grab benda, tapi sebab dia dekat dalam bilik. Yes. Dalam bilik. Tak boleh keluar, tak boleh apa. Memang mental breakdown jugalah. So saya pun selalulah kadang-kadang video call dengan anak-anak saya kan. Even though dalam rumah yang sama kan, just nak bagi dia punya moral tu up sikit lah. Ma'am, nak tanya satu soalan yang sensitif jugalah. Hopefully tak ada orang nak kaitkan dengan politik lah. Kes banyak, puluh-puluh ribu, belas-belas ribu. Kita tengok dah semakin dilonggarkan. Kita punya PKP dah boleh dine in, apa semua. Apa mem punya respon bila tengok sekarang ni kita punya action macam tu? Saya faham kita nak boost kita punya ekonomi dan sebagainya, tapi for me macam yang diajar dalam tentera lah, safety, security
kesihatan is paramount. Benda tu yang kita kena pentingkan dulu. Tapi bila tak tahulah orang duk nak pentingkan ekonomi semua ni dalam keadaan kita yang puluh-puluh ribu sekarang ni, walaupun dah ada vaksin, boleh keluar, pergi jalan-jalan. So, apa yang punya respon lah as a doktor lah? I have mixed feelings about this sebenarnya, to be honest. Number one, as my opinion as a doctor. My opinion as a doctor, I do feel that it's actually still not safe for us to get out. Still not safe. Numbers is still on the rise. Lepas tu sekarang ni nampak pula, kita tengok dekat social media orang anti-vax yang boleh duduk dine in. Ada elemen-elemen macam tu kan. So I do feel that it is not safe. Even DG KKM pun cakap keperluan untuk melonggarkan PKP ni adalah keperluan ekonomi. It's not because of kita punya numbers are actually going down. But at the same time, me as a mother, kesian kadang-kadang tengok anak-anak dekat rumah kurung. Diorang nak keluar juga, diorang nak pergi sekolah, diorang nak enjoy social life normal. So I pro, as a mother, I pro kepada buka. But as a doctor, I pro kepada tutup. So mix kat situ because like I've mentioned I think few times during this ID live, mental health is very very important. And daripada mental health tu juga kalau you tak jaga, dia akan jadi sakit-sakit lain juga in the end. So ada few artis juga yang dah I rasa buat videos pasal it's time for us to accept the point, accept the fact that it is in our community, but it's up to us sekarang ni sebab it's not in our favor dah sekarang ni nak PKP ke tak. So it's now dah dilonggarkan, orang dah boleh keluar. It's now up to us to optimize our type of protection. KKM semalam baru keluarkan, sekarang no longer double mask but also kena pakai face shield. So follow. Pakai buat macam tu, buat pula dengan hand sanitizer all the time, bawa wipes, disinfectant wipes dalam your bag. So mitigation plan yang macam tu you kena buat pula sekarang ni in our situation yang mana kerajaan dah pun allow untuk kita keluar dan socialize macam biasa. We cannot do macam it's no point untuk kita argue pasal okey ke tak okey. Now benda dah jadi. So what's your game plan? My game plan is like this. I'm still going to do whatever mitigation plan that I can do for my family, for myself, for my family, for my workers. Dan make sure dia orang follow lah. Betul lah ma'am. Saya pun sama juga, mixed feeling juga. Macam hari tu, sebab saya dah tengok anak saya dah macam dah macam tak betul lah, dia duduk rumah, tak buat apa, PDPR. So saya bawa diorang pergi jogging sekali lah, pergi inilah. So barulah diorang rasa, oh seronok sikit, apa semua kan. Okay ma'am, macam mana relate-nya orang kata mental health ni dengan COVID ni ma'am? And how to orang cakap how to counter COVID-19 ni kalau ada berkenaan dengan kita punya mental ni. One simple solution is try to boost your serotonin sendiri instead of makan ubat. So serotonin keluar masa exercise. So sekarang you takut nak keluar dekat luar untuk exercise. Rumah you ada tangga tak? Ada. Go. Naik turun tangga. Tak ada tangga tak apa. You ada step tak? Ada. Naik turun step. You akan rasa penat dulu tapi lepas tu you akan rasa happy. You akan rasa bukan not happy macam happynya tak. You akan rasa relax sebenarnya. Kita akan relax. Macam kita kalau jogging, dululah masa I jogging dululah. Masa jogging tu is the time where you reflect, you plan. Kan? Masa jogging tu kan? Aku rasa lah masa aku jogging tu macam banyak je idea keluar. So sama juga masa you do any kind of exercise,
hormon happy, hormon yang untuk menenangkan badan tu akan keluar, and lepas tu insyaAllah your mental state pun akan improve. Without you knowing, sebenarnya you akan improve. So, macam mana kita nak jaga our mental health adalah satu, ikut Captain Raish. Dia punya fat to fit, number one. Option two adalah kalau tak nak, terseksa, adalah buat exercise dekat rumah at your own pace. Paling senang, ada dua tadi saya dah kasih. Paling senang, kalau ada tangga, guna tangga. Turun naik tangga, buatlah 10 minit ke 20 minit. Ataupun kalau tak ada tangga, guna step. Ambil step yang ada raise sikit je, you just naik, you tahu kan? Tahu. Yes, endorphin, serotonin semua lah. Macam yang saya selalu advise dekat saya punya follower lah. Kalau tak nak follow pun lemak tuli ni, alah, kita ada handphone. Sekarang ni dah ada smart TV. Buka aja YouTube. Buka aja 10 minutes exercise, low impact exercise kalau dah malas sangat lah. Tak nak melompat-lompat, tak nak buat burpees apa semua tu kan. Ataupun make it fun, ajak anak-anak ke satu family, buka aja Zumba ke benda ke for 5 minutes satu lagu. Itu pun actually dah it's good enough untuk nak buat kita rasa healthy, boost kita punya mood. Macam ada pepatah Arab cakap lah, akal yang sihat datang daripada badan yang sihat. Itu yang saya selalu orang kata educate saya punya follower lah. Tu ma'am, ada orang tanya tu. Ada yang sampai mana tadi? Tunang dia sampai kena anxiety and panic attack. So macam mana tu ma'am? Lepas tu ada pula yang misalnya Vaccinophobia pun one of the issues. ada vaccinofobia. Macam mana tu ma'am? This is all due to because social media. Sekarang kita dah PKP, kita akan duduk rumah, the only thing that keeps us occupied is kita punya phone. Instagram, TikTok, Facebook, whatever lah yang lain-lain ni. Dan benda ni lah yang bagi input to you. So how to treat this vaccinophobia to me is to seek for the correct advice from the correct people. Kalau saya sebagai seorang Muslim lah, saya tak pandai ilmu agama, but this I can be sure of is kita tak memudaratkan orang. Orang Muslim sebenarnya kita punya aim adalah Islam tu sendiri maksud dia aman. Kita tak mudaratkan orang. So ini adalah langkah, vaksin adalah langkah saya to keep people safe. Even dalam surah Al-Ma'idah kalau tak silap, bila kau menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah kau menyelamatkan dia punya kira satu keturunan sebenarnya. Dalam Quran sendiri dah cakap. So I take it as that's kita punya tanggungjawab sebagai seorang Islam, Muslim, to protect not only ourselves but also people surrounding us, and that's why you have to get yourself vaccinated. Tapi itu my point of view lah, tapi tak naklah lawan orang-orang ulama yang lain kan. But saya rasa saya punya pandangan tu betul. Okay, tunang saya sampai kena anxiety and panic attack. Okay, so kalau cik rasa nak bawa dia datang jumpa saya boleh, sebab kita boleh borak-borak dulu. Sebab kalau macam kita punya flow of treatment lah, kata treatment for patients yang ada anxiety is relaxation therapy. And relaxation therapy ni banyak psikoterapis yang boleh handle. So saya ada ramai pakar-pakar, kawan-kawan yang pakar psikologis yang boleh tolong. Dia tak perlu lagi pergi jumpa pakar psikologis dulu untuk ajar relaxation therapy atau terapi-terapi yang lain lah. Kita kena banyak berkawan dengan psikologis tau sebenarnya. Nanti Dr. Azzi boleh masuk. Nama dia Dr. Azzi. Dia lecturer dari UM. Saya rasa kalau you nak jemput dia pun boleh. Boleh. Oh, dia kalau psikologi dengan psikiatris dia lain memang? Lain. Dia psikologis tu banyak kepada dia punya treatment tu. Dia punya macam mana nak cakap, macam dia punya terapi tu lah. Terapi tu akan diberi kepada psikologis.
Dia punya first line of defense is actually psychologist, not pergi terus ke psychiatrist. Nak jumpa terus pun boleh, ada few cases yang kita direct terus ke psychiatrist. But to me, kita banyak berhubung dengan psychologist dulu lah. Okay ma'am, last question lah. Ada orang tanya, punca anxiety. Punca anxiety tak boleh nak tanya, tak boleh nak cakap lah. Banyak sebab it's multifactorial. Not only dia ada modifiable pula. Dia macam benda yang you nurture and daripada nature. Nurture tu is apa yang you selalu cakap kat diri you. Aku teruk lah, akulah penyebab kepada orang lain. So macam benda tu yang you nurture diri sendiri. Apa yang you selalu cakap kat diri sendiri. Nature adalah apa yang you dapat daripada luar, your input daripada luar, daripada Instagram, daripada Facebook, daripada ceramah-ceramah, daripada kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang bagus, daripada IG live yang okey macam ni. So dia nurture dari dalam and nature. Okay ma'am, any last word from you? Amalkan 3W semua, dan kalau positif, please get yourself check dekat CAC. Kalau siapa yang mampu sikit, pergi CAC swasta. Sebab CAC swasta ni kita akan pantau selama 10 hari. Memang personally, memang untuk saya lah, untuk CAC saya, kita memang ada call center akan call tiap-tiap hari, ikut package lah. Ada juga kalau yang ada tick red sign, kita akan call terus. Dan untuk CAC ni juga adalah your first line of defense. Kalau apa-apa teruk kat rumah, you boleh terus datang kat kita. Kita akan stabilizekan dulu before kita actually hantar ke hospital. InsyaAllah. Dan jaga mental health anda. Selalu happy. Happy Okay, guys, ni kan, happy korang... ni kan is actually happy ni, you kena sendiri cakap tau. Walaupun you tak apa happy sangat pun sebenarnya stres. Bila dapat duit banyak sikit ni kan, nyatalah. Tapi macam you kena sendiri cakap, InsyaAllah aku akan okey hari ni, aku akan okey hari ni. InsyaAllah you akan okey. Itu adalah doa punya, kan? Kira kita punya self motivation lah. Okay guys, itu je kita punya session dengan Colonel Dr. Amy. Korang boleh follow Dr. Amy punya IG. Kalau korang nak info pasal Dr. Amy punya CAC dekat Cyberjaya, actually kalau mem nak kata mahal, bila saya tengok list tu, tak adalah saya ingatkan ini CAC ni harga beribu-ribu kat swasta kan. Selalu kan orang punya mentality tengok tak adalah, ada yang puluh-puluh je pun kan. So it's not too expensive lah, tapi you guys always have option. Nak pergi kerajaan boleh, tapi you akan kena deal dengan sesak-sesak, kena menunggu lama, and then kita pun tahu kalau dekat kerajaan ni ada yang dah burn out. So kalau kena marah dengan nurse tu jangan pelik lah, sebab diorang burn out. So kalau nak yang lagi selesa, yang orang kata dapat menenangkan jiwa, especially lah kalau korang punya minta jauh lah, korang punya parent ke ataupun makcik ke nenek ke yang COVID ni kan, bawa dia pergi tempat yang lagi selesa lah, supaya boleh bagi terapi sikit dekat diorang punya mental. Diorang pun tak pressure sangat lah dengan COVID ni. InsyaAllah. So korang boleh follow Dr. Amy punya IG, dapatkan info pasal CAC Cyberjaya. Betul mem? The privatecac.com.my. Dia punya website dia, privatecac.com.my. Kalau korang sekadar nak tanya apa-apa pun, mungkin ada yang tak kenal, takkan orang tak kenal mem dah famous dah. Dr. Amy ni adalah bekas pegawai perubatan, doktor daripada Kor Kesihatan Diraja. Spesifik dia pakar dalam aviation punya ni lah, punya medical lah. So kalau korang nak tanya apa-apa pasal kesihatan pilot ke, kesihatan in general ke, apa-apalah pasal medical, korang boleh je DM. InsyaAllah memang mem reply punya. Tak pernah dia tak reply lagi. Tapi jangan kacau orang. Banyak sangat tanya pasal telur
telur Oh, ya? lah. Tak suka lah. Itu ni lah pasal video. Alah, diorang sengaja. Tak apa. Itu tak payah layan. Itu semua Tak layan pun, tak gatal. layan pun. Alright. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Untuk Thank you ma'am punya inviting masa. Okay, ma'am. Assalamualaikum. Salam.